Salam Malaysia Madani, berita pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Jenazah ke-9 mangsa lemas dalam tragedi fenomena kepala air di Jeram Air Putih Kemaman dibawa pulang ke kampung halamannya di Johor pukul 10.30 malam tadi. Jenazah Muhammad Fikri Saliman akan disemadi bersebelahan kubur ibunya di Kampung Parit Kuda, Semirah Batu Pahat. Terdahulu, jenazah Muhammad Fikri dimandi, dikafan dan disembayangkan di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Sultanah Nur Zahira. Saya bersyukur dapat jumpa dengan adik saya. Hari Jumaat, hari yang berkah, hari yang baik, bulan yang baik. Saya dapat jumpa jenazah adik saya dalam keadaan sempurna. Saya dah maklumkan kepada ahli keluarga saya di kampung. Mana yang kawan-kawan saya yang dah tahu, semua saya dah beritahulah. Mayat Muhammad Fikri yang juga tunang kepada puteri Balkis Izzati Abdul Rahman, 18, seorang dari mangsa lemas ditemui jam 9.20 pagi Jumaat. Operasi mencari seorang lagi mangsa, Puteri Nur Fatin, bersambung hari ini. Inisiatif dan insentif untuk Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda yang diumum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam disambut baik. Rata-rata warga Felda melahirkan rasa syukur atas keprihatinan Kerajaan Perpaduan dalam usaha meningkatkan kualiti hidup dan memelihara kebajikan mereka. Apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi, yang sungguh memberi manfaat pada semua warga Felda lah. Sesuai dengan kita Felda ni, yang mana kita telah melalui liku-liku kehidupan sebagai seorang penoka ni, sehinggalah kita berjaya dengan apa yang dicapai sekarang. Saya bagi pihak peneroka Felda lah kan, merasa bangga lah dan merasa bersyukur, terima kasih lah apa yang dijanjikan oleh Perdana Menteri kita. Inisiatif diumum merangkumi pelbagai aspek antaranya kesihatan, pembangunan infrastruktur dan transformasi digital bagi meningkatkan kualiti dan taraf hidup warga peneroka dan generasi seterusnya. Mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada PM kita, Datuk Seri Anwar, kerana telah memberi pengumuman yang selama ni kami tunggu-tunggulah, iaitu tentang penghapusan hutang, terutama sekali rumah generasi kedua. Kerana kita sedia maklum, anak-anak peneroka sekarang ni begitu harap supaya mereka dapat cepat tinggal yang selesa lah. Baiklah, tentang pengumuman PM betul tadi, mana ada saya minta lampu jalan daripada Teluk Timur tu semua boleh adakan balik. Lepas tu pusat diagnosis biar ada di Pusat Kesihatan Felda Teluk Timur. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu semua jentera parti politik di bawah Kerajaan Perpaduan bekerja keras memastikan kemenangan gabungan itu pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN ke-15 bulan depan. Sehubungan itu, Selangor perlu menjadi pembuka lembaran baharu politik negara dengan gerak kerja yang lebih padu dan tersusun daripada setiap hali di dalam PH dan Barisan Nasional BN. Jelasnya, bagi memastikan kemenangan di Selangor, setiap pendukung PHBN perlu mengetepikan perbezaan dan bekerja sebagai satu pasukan. Saya nak beritahu, calon PH kita kerja sepenuh hati. Calon UMNO kita mesti menangkan dari segala usaha dan daya. Kita akan buktikan kepada mereka yang cuba porak-perandakan perpaduan kita, that this perpaduan government will stay as a solid, strong force in this country. Beliau berkata demikian ketika melancarkan Jentera Perpaduan Madani Selangor di Bangi. Majlis turut dihadiri pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan kepimpinan tertinggi PHBN.
Pengerusi Pakatan Harapan itu juga mengajak seluruh ahli parti PHBN untuk membuktikan kerajaan perpaduan kekal kuat melalui kemenangan semua negeri yang terlibat dalam PRU DUN ke-15. Saya nak beritahu, ini Selangor, ini Negeri Sembilan, ini Pulau Pinang, Kedah pun sebenarnya kubu Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dan Namun kita akan kawan semua. Katanya lagi, kemenangan di Selangor akan menjadi simbol kepada usaha kerajaan perpaduan mengangkat martabat Malaysia kembali disegani di rantau ini. Dan Selangor telah buktikan, ini negeri orang ramai cerdik. Ini negeri orang lebih matang politiknya. Negeri ini akan set the new standard of politics in this country. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, jentera BN berazam memastikan kemenangan gabungan kerajaan perpaduan untuk terus mentadbir Selangor. Presiden UMNO itu turut memuji pencapaian dan kepimpinan Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari. Dan kita harus juga melihat bahawa Selangor di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Amiruddin, walaupun seorang anak muda, walaupun jiwanya muda, tetapi pemikiran beliau adalah adil untuk semua orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Ibadah Kadazan yang turut berada mencari rezeki di negeri Selangor. Beliau juga berterima kasih kepada MCA dan MIC yang kekal menyokong kerajaan perpaduan walaupun memutuskan tidak bertanding pada PRU DUN ke-15. Walaupun rakan-rakan daripada MCA dan MIC mereka telah buat keputusan tidak mahu untuk mengemukakan mana-mana calon daripada parti berkenaan, dan saya menghormati keputusan itu, tetapi saya menghormati keputusan kepimpinan kedua parti bahawa mereka akan tetap bersama Barisan Nasional dan menyokong semua calon-calon kerajaan perpaduan di 6 negeri ini, insyaAllah. Seramai 2,000 anggota dan pegawai tambahan akan dikerah ke Selangor untuk kelancaran perjalanan pilihan raya di negeri itu. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin berkata 10,000 daripada 14,000 kontijen negeri akan ditugaskan sepanjang PRU DUN ke-15. So anggota-anggota ini akan ditempatkan sehari ataupun 2 hari sebelum hari mengundi, dan kita akan serahkan kepada pihak Selangor lah untuk mengatur urus atur dia. Dan saya mengambil kira juga, macam saya sebut, tata kelola. Kita tidak akan menggunakan anggota nice to have. Actually nice to have ni patutnya kita guna 10, tidak 20. Kita ambil kira tu semua. Pasal apabila kita tata kelola yang silap, pengaturan yang tidak betul, sebenarnya akan merugikan duit kerajaan. Tambahnya, 70 kawasan panas turut dikenal pasti di Selangor. Kawasan berkenaan akan dipantau oleh Jabatan Siasatan Jenayah CID dan bahagian cawangan khas. Keputusan mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3% tidak beri impak kepada perdagangan negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ini berikutan perdagangan ekspor dan import dipengaruhi ekonomi global. Kalau pelabur tempatan, kalau pelabur asing tak ada sangat impaknya, tapi pelabur tempatan ini akan memudahkan
apa yang mereka telah lakukan sekarang lah, because the cost of financing will remain the same. Pelabur asing juga akan melihat kepada pelbagai faktor yang akan mempengaruhi perniagaan mereka. Ini meliputi infrastruktur, kemudahan menjalankan perniagaan dan bakat. Bagaimanapun, paras OPR yang tidak berubah akan memberi impak kepada pelabur tempatan kerana akan memudahkan mereka dari segi merancang hala tuju perniagaan kerana kos pembiayaan yang tidak berubah. Pengekalan kadar dasar semalaman OPR beri kelegaan kepada rakyat, terutamanya golongan peminjam. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat kadar semasa OPR dapat membantu mengurangkan bebanan peminjam. Masih lagi ramai golongan rakyat yang menyesuaikan perbelanjaan mereka dengan kenaikan bayaran pinjaman kepada bank. Jadi pengekalan ini memberikan ruang kepada rakyat yang sememangnya tertekan dengan kenaikan kos sara hidup, apatah lagi kebimbangan inflasi yang akan kembali berikutan kelemahan ringgit dalam beberapa bulan yang lalu. Berdasarkan data semasa, OPR patut dikekalkan sehingga akhir 2023. Namun sebarang perubahan besar kepada ekonomi global akan memberikan kesan langsung kepada ekonomi negara yang bersifat terbuka. Bagi menguatkuasa dan memantau bekalan beras di seluruh negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM melalui Opjamin. KPKM menjamin keberadaan beras di pasaran kerana dia adalah di bawah tanggungjawab food security, keterjaminan makanan, manakala KPDN pula memastikan keberadaan itu ada dan juga tidak melanggar peraturan. Opjamin akan dilaksana selama sebulan di 162 kilang memproses beras putih. Dalam tempoh itu, penguatkuasa KPKM, Kawal Selia Padi dan Beras KPB dan penguatkuasa KPDN melalui Opjamin akan melakukan pemeriksaan di peringkat pengilang padi atau beras, pemborong dan peruncit sama ada di pasar raya besar atau kedai runcit di seluruh negara. Operasi membanteras aktiviti menyorok gula atau op manis yang sepatutnya tamat pada 30 Jun lalu dilanjutkan hingga 31 Julai ini. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Datuk Azman Adam berkata, op manis yang dilancarkan pada 3 Mei berjaya memastikan bekalan dan pengedaran gula stabil. Kita tak nak langsung ada aduan ataupun rungutan sama ada di kalangan pengguna ataupun peniaga di mana-mana tempat dalam negara kita. Jadi untuk itu kita maklumkan bahawa Ops Manis 2.0 yang sepatutnya berakhir pada 30 bulan Jun yang lalu, kita sambung lagi pada bulan Julai ini. Bagi tempoh 3 Mei hingga 30 Jun lepas, penguatkuasaan op manis merekodkan 20 kes daripada 6,276 pemeriksaan di seluruh negara. Antara kesalahan menjual gula melebihi harga kawalan dan memberi maklumat atau gambaran mengelirukan mengenai harga jualan gula. Seramai 79,668 calon lepasan SPM ditawarkan tempat ke Universiti Awam bagi sesi akademik 2023-2024. Kementerian Pengajian Tinggi KPT dalam satu kenyataan memaklumkan mereka yang ditawarkan ke UA itu adalah untuk pengajian asasi, diploma dan ijazah sarjana muda. 65,243 calon SPM pula ditawarkan melanjutkan pengajian di Politeknik, Kolej Komuniti dan institusi latihan kemahiran awam. Mengenai calon yang tidak mendapat tawaran, KPT memaklumkan antara faktor kegagalan ialah tidak memenuhi syarat am atau syarat khas program pengajian, tiada kekosongan tempat terutama bagi program kompetitif dan kedudukan merit rendah. KPT mempelawa mereka untuk membuat rayuan melalui UPU online dalam tempoh 10 hari sehingga pukul 5 petang pada 16 Julai ini.
Seramai 190 doktor daripada pelbagai bidang perubatan menerima watika lantikan sebagai Ahli Akademik Perubatan Malaysia. Watika dikurniakan oleh Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah pada Kongres Perubatan Malaysia Singapura ke-56 sempena Kongres Antarabangsa Mai Uman 2023 di Ibu Negara. Pada majlis itu, Sultan Nazrin turut mengurniakan anugerah Fellow Kehormat Akademik Perubatan Malaysia AMM kepada isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Dr. Wan Azizah semasa menyampaikan syarahan Tun Ismail ke-24 bertajuk Pasca COVID-19, Kesihatan Mental dalam Kalangan Wanita di Malaysia, berkata laporan Persatuan Kesihatan Mental Malaysia yang dikeluarkan pada Oktober 2020 menyatakan insiden penyakit mental dalam kalangan rakyat Malaysia meningkat 2 kali ganda semasa pandemik COVID-19. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak itu turut menggesa semua pihak untuk membantu mempromosi perkhidmatan yang menyediakan sokongan psikologi emosi dan kaunseling. Proton Holdings Berhad mementerai perjanjian kerjasama strategik dengan 3 syarikat pembidaan dalam talian EBC untuk memudahkan proses penjualan kereta tukar beli pelanggan. Dengan perjanjian bersama EBC termasuk My Tukar Sendirian Berhad, MUV Marketplace Sendirian Berhad dan Custom Sendirian Berhad, Proton yakin telah mengambil langkah penting ke arah sistem yang lebih cekap untuk pelanggan memiliki kereta baharu. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Proton, Roslan Abdullah berkata, dengan memanfaatkan kepakaran menerusi platform e-dagang dan bidaan, EBC menawarkan pelanggan penyelesaian yang lancar dan menerima nilai tukar beli yang lebih kompetitif. Kerjasama membolehkan pelanggan menghantar kenderaan untuk dilelong melalui platform dalam talian mesra pengguna, sekaligus mengurangkan keperluan pelanggan untuk melawat berbilang pengedar atau berunding dengan bakal pembeli serta menjimatkan masa. Melalui sistem lelongan yang adil dan terbuka, pelanggan akan dapat menerima nilai tukar beli yang kompetitif untuk kenderaan mereka. Pihak seperti Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad CGC, institusi kewangan dan institusi kewangan pembangunan perlu membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam meningkatkan ekonomi negara. Bantuan terutamanya bantuan kewangan penting kepada PMKS bagi mereka kekal berdaya saing. Kita kena make sure that dari segi bantuan kewangan yang diberi kepada SME ini ialah kepada sektor-sektor yang dapat membangunkan ekonomi kita lah. That's why I mentioned kita kena invest in the automation dan digitalization. Selain itu, usaha pembiayaan untuk PMKS membangunkan aspek kapasiti alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Mereka juga akan terus kekal dalam rantaian bekalan yang menyaksikan peningkatan permintaan ESG pada masa akan datang. Ketika ini, PMKS menyumbang 37.4% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK dan hanya 11.7% kepada jumlah ekspor negara. Majlis Hal Ehwal Wanita dan Keluarga Malaysia HAWA berperanan sebagai penghubung suara masyarakat untuk dibawa kepada perhatian kerajaan. Jelas pengerusinya Tan Sri Syarizat Abdul Jalil, 7 fokus utama HAWA melibatkan aspek hak rakyat, ekonomi, kesihatan, kelestarian, teknologi, pembangunan wanita, desa dan modal insan. Justru pendekatan proaktif HAWA menjalinkan kerjasama pintar dengan badan-badan bukan kerajaan NGO, golongan usahawan dan pakar-pakar akademik merentasi ideologi politik dalam memperjuangkan kebajikan rakyat. Bersama-samalah kita sebagai satu tim menjadi penghubung. Kita akan membawa isu-isu terutamanya di dalam 6 daripada 7 fokus grup HAWA. Kita akan berusaha untuk membawa isu ini kepada perhatian kerajaan dan pihak-pihak berkuasa. Beliau ditemui pada program Get to Know HAWA di Selangor.
Tower Fashion Eleganza Kuala Lumpur 2023 TFE-KL 23 pada 9 September depan bakal mencipta Malaysia Book of Records MBOR sebagai pertunjukan fashion tertinggi pernah dianjurkan di negara ini. Rekaan eksklusif 15 pereka fashion tempatan akan diperagakan pada ketinggian 300 meter di Skydeck Menara Kuala Lumpur. Acara TFE-KL 23 diadakan sempena Hari Bangunan Pencakar Langit Sedunia. Ia akan melangkar sejarah sebagai pertunjukan fashion pertama akan disiarkan secara langsung di saluran RTM dan platform RTM Klik. Antara pereka fashion menyertai acara itu, Radzuan Radziwil, Carven Ong, Bun Zainal, Fizi U, Rasta Rashid, Kalima dan Leslie Varian. TFE-KL 23 diilhamkan oleh Bun Zainal Harun, pengasas dan pengarah Bun Fashion Legacy. Acara itu diadakan dengan kerjasama Menara Kuala Lumpur, RTM, Tourism Malaysia, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan KL Hope on Ophof. Hai, temui saya Syafiq Ikhwan dalam H-Click 8 dan 9 Julai di TV1 dan saluran berita RTM. RTM, teman setia anda. Elon Musk, Ketua Pegawai Eksekutif Tesla, menyatakan hasrat untuk mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim minggu hadapan. Pertemuan bilioner itu dengan Perdana Menteri dijangka untuk berbincang berhubung penambahan pelaburan di Malaysia. Minggu depan, Elon Musk minta untuk berundi dengan saya untuk bincang kemungkinan dan komitmen beliau untuk menambah pelaburan di Malaysia. Bermula dengan tata kelola yang baik, dengan pengurusan ekonomi yang baik. Yang ketiga ialah permasalahan rakyat, pendidikan, ekonomi, perumahan. Dan ini harus kita berikan tumpuan. Menurut beliau lagi, tata kelola dan pengurusan ekonomi yang baik mampu menarik minat dan keyakinan pelabur untuk melabur di negara ini. Awal Mac lalu, Tesla umum akan membuka sebuah ibu pejabat di Malaysia menerusi pusat pengalaman dan pusat servis Tesla. Ia susulan kelulusan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI terhadap permohonan Tesla untuk mengimport kenderaan bateri elektrik BEV ke negara ini. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatannya dari 7 negara di luar mesyuarat Menteri-Menteri Biro Penyelarasan Pergerakan Negara-Negara Berkecuali NAM di Baku, Azerbaijan pada Rabu. Semasa pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Iraq, kedua-dua pihak bersetuju untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dua hala terutamanya dalam usaha pembinaan semula Iraq yang sedang dalam proses pemulihan selepas era perang berpanjangan. Ketika pertemuan dengan rakan sejawat dari Azerbaijan, beliau merakamkan ucapan tahniah dan penghargaan kepada Azerbaijan atas kejayaan menjadi pengerusi NAM dari tahun 2019 sehingga kini. Perbincangan dengan Menteri Luar Turkiye pula tertumpu kepada usaha untuk meningkatkan perdagangan dua hala serta kerjasama dalam bidang keselamatan dan pertahanan Malaysia Turkiye. Hujan monsun yang melanda Pakistan sudah meragut lebih 50 nyawa setakat ini. Sejumlah 30 kematian dilaporkan dari wilayah Punjab yang mempunyai bilangan penduduk teramai di negara itu. Di wilayah Khyber Pakhtunkhwa, sekurang-kurangnya 8 kanak-kanak maut akibat tanah runtuh. Sejumlah 87 lagi cedera akibat kejadian bumbung dan dinding runtuh. Kehidupan penduduk di Lahore, bandar kedua paling ramai penduduk di negara itu, turut terjejas susulan curahan hujan memecah rekod sepanjang 2 hari lepas. Tahun lepas, lebih 1,700 orang terbunuh dan lebih 33 juta lagi terjejas akibat banjir besar yang dicetuskan oleh hujan monsun. Pakistan merupakan
merupakan antara 10 negara teratas yang paling terdedah kepada perubahan iklim. Banjir kilat, hakisan tanah, ribut, kemarau dan jerebu semakin meningkat di negara itu sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Mahkamah di negeri Gujarat, India mengekalkan sabitan ke atas Ketua Pembangkang Rahul Gandhi atas tuduhan memfitnah. Rahul dijatuhi hukuman penjara 2 tahun pada Mac susulan ucapannya pada 2019 yang menyentuh keluarga Modi menerusi ungkapan mengapa semua penyamun ada perkataan Modi dalam nama keluarga mereka. Ucapannya ketika kempen pilihan raya di selatan India itu didakwa merujuk kepada Perdana Menteri Narendra Modi, jutawan berlian Nirav Modi dan bekas Ketua Liga Premier India Lalit Modi. Mahkamah Tinggi Gujarat menolak petisyen Rahul yang memohon penangguhan sabitannya oleh Mahkamah Rendah. Keputusan bersalah itu menyebabkan ahli politik terkemuka itu hilang kerusi parlimennya. Kongres Kebangsaan India yang dipimpin Rahul kini boleh merayu di Mahkamah Agung untuk permohonan membatalkan sabitan itu. Perak FC menamatkan badi 5 kekalahan berturut-turut dalam Liga Super musim ini apabila terikat 1-1 berdepan Kelantan United di Stadium Perak malam tadi. Gol awal perlawanan dijaringkan pemain import Perak FC Sandi Afolabi pada minit ke-9 selepas keadaan kucar-kacir di hadapan pintu gol. Kedudukan 1-0 bagaimanapun berubah pada penghujung perlawanan. Pasukan pelawat dihadiahkan sepakan penalti selepas Ismail Akinadi dijatuhkan import tuan rumah Kim Kanyun. Peluang itu dimanfaatkan sebaiknya oleh Indra Putra Mahayudin selaku ketua pasukan pada minit ke-84. Keputusan itu menyaksikan Perak mengumpul 10 mata untuk di tangga ke-11 manakala Kelantan United menghimpun 7 mata di kedudukan ke-12. Sementara itu, pengendali Perak FC Yusri Ceklah memuji usaha keras yang dipamerkan anak buahnya namun mengakui masih banyak kelemahan perlu diperbaiki. Tapi malam ni saya nampak betul-betul pemain berusaha keras kerana 3 perlawanan sebelum ni kita memberikan laluan cukup mudah untuk pasukan pelawat untuk menjadikan gol. Pada malam ni ianya berakhir dengan sepakan penalti yang mana saya rasa itu peluang yang ada. Saya rasa kebanyakan dalam bola mati oleh pasukan pelawat. Manakala pengendali Kelantan United FC Altondo Santos Silva pula jelas lega dengan keputusan diraih. Our team improved too much and create good chance. And okay, we come for try the victory, but it's not possible. 1 point is good for keeping the distance and put point in the standing. Okay. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Akademik Badminton Malaysia ABM, Michelle Chai berharap penggantinya mempunyai kepakaran teknikal dalam sukan berkenaan. Michelle yang bakal menamatkan perkhidmatannya pada 6 Ogos depan berkata, kekurangan beliau sepanjang menerajui ABM ialah pengetahuan teknikal setanding dengan jurulatih dan pengarah kejurulatihan. Dia turut menaruh harapan CEO baharu dan pengarah kejurulatihan mampu merangka pelan dan program dengan lebih baik. Michelle membuat keputusan melepaskan jawatannya pada 9 Mei lepas susulan kekalahan 0-3 skuad wanita negara di tangan Filipina dalam saingan suku akhir acara berpasukan di Sukan Si Kemboja 2023. Michelle turut menyerahkan kepada pihak tertinggi jawatan kuasa Road to Goal RTG untuk menentukan khidmatnya sebagai penyelaras projek RTG dikekalkan atau sebaliknya. Berita Pagi melabuhkan tirainya, ikuti Berita Pagi Sabah dan Berita Pagi Sarawak. Selepas ini untuk perkembangan berita setempat. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
dan pintu untuk kekal dingin dan lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 8 Julai 2023. Warga pendidik diseru untuk membudayakan program penyelidikan sebagai amalan berterusan demi mengangkat martabat sistem pendidikan negara. Penyelidikan merupakan elemen penting dalam agenda pembangunan pendidikan bagi meningkatkan produktiviti dan daya saing ke arah menuju negara maju. Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Helmi Yahya berkata amalan penyelidikan juga dapat menjuburkan budaya inovasi dan kreativiti dalam kalangan warga pendidik. Bidang penyelidikan yang memangnya berkait rapat dengan bidang pendidikan, ianya adalah satu budaya pendidikan yang baik yang akan dapat menghasilkan kerja-kerja yang unggul bagi generasi semasa dan juga akan datang di negeri Sabah. Datuk Shah Helmi yang juga Menteri Kerja Raya ditemui media selepas merasmikan Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan Zon Sabah 2023 dan melancarkan buku penerbitan Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Gaya di Kota Kinabalu. Tambah beliau, penerbitan buku-buku ilmiah juga adalah satu budaya negara maju bagi memastikan penguasaan ilmu dapat dipelihara dan diteruskan dari semasa ke semasa. Seminar ini dihadiri 728 peserta melibatkan warga Institut Pendidikan Guru seluruh Zon Sabah, pensyarah universiti, pensyarah politeknik, pelajar institusi pengajian tinggi dan kolej komuniti serta kolej tingkatan 6. Kerajaan negeri sentiasa komited membantu rakyat dan komuniti termasuk bekas penghuni penjara agar menjadi insan berguna. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Zahid Jahim menggesa semua pihak agar tidak mengetepikan golongan berkenaan. Sebaliknya memberi bantuan daripada segi mental dan fizikal termasuk elemen kerohanian agama. Usaha berterusan membimbing golongan penghuni penjara akan membuahkan hasil positif pada masa hadapan. Datuk Zahid yang juga Adun Tamparuli berkata, program ilmu seperti Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM terbitan RTM terbukti berupaya membantu membina ihsan madani agar tidak melakukan kesalahan berulang. Beliau berucap sempena Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM di Pusat Reintegrasi Penghuni Tuaran. Datuk Zahid turut mengajak rakyat bijak berfikir dan berganding bahu memastikan anasir negatif dapat dibendung sekaligus memastikan pemikiran anak muda tidak dipengaruhi ejen negatif yang menghancurkan perpaduan masyarakat. Sehubungan itu, beliau yakin rakan media seperti RTM berperanan penting memberikan informasi terkini yang sahih dalam menjayakan inisiatif Malaysia Madani. Duta Besar Romania ke Malaysia, Nanita Barbulasco, berhasrat menjalin kerjasama rapat dalam bidang pelancongan dan pendidikan dengan Sabah. Hasrat itu disuarakannya ketika mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Nanita berkata keindahan alam semula jadi serta kepelbagaian flora dan fauna di Malaysia khususnya di Sabah antara perkara yang menarik perhatian pihaknya. We spoke about the potential of bilateral cooperation in various fields such as tourism, also academic research and of course ways and means to have more people-to-people contacts. Beliau berharap kunjungannya dengan Tun Dr. Johar dan lawatan ke Sabah dapat mengeratkan lagi hubungan dan kerjasama kedua-dua negara, khususnya negeri Sabah. Hadir sama dalam kunjungan ini Konsul Kehormat Romania di Sabah Datuk Seri Panglima Clarence Bongkos Malakun.
11 nelayan menerima set bantuan peralatan payau bernilai lebih RM400,000 dalam majlis penyerahan di Semporna. Bantuan itu dilengkapi pelampung khas berlampu solar, tali dan tong drum. Program payau bertujuan membantu nelayan meneroka sumber perikanan laut sekaligus meningkatkan hasil tangkapan. Ia merupakan usaha sama Jabatan Perikanan dan Petronas selepas memeterai Memorandum Persefahaman MOU Februari lalu. Untuk tahun ini sebanyak 20 unit FAD payau akan diberikan kepada para nelayan yang menangkap ikan terutamanya bagi laut dalam. Jadi 9 daripada payau tersebut telah kita agihkan di Pantai Barat. Penerimanya terdiri daripada nelayan Kuta Kinabalu, Kuta Belud dan juga Papar. Jadi untuk yang di Semporna ini sebanyak 11 unit payau ditaja oleh pihak Petronas yang baru kita serahkan kepada mereka. Sementara itu, bantuan ini memberi kegembiraan kepada nelayan terlibat. Sangat gembira dan teruja sekali dan terima kasih kepada Petronas dan Persatuan Perikanan Semporna kerana membagi kami bantuan payau. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak perikanan dan Petronas kerana memberi peluang kepada kami untuk menerima bantuan payau ni. InsyaAllah dengan bantuan ni dapat meningkatkan pendapatan kami di sektor perikanan. Dalam pada itu, Azhar memaklumkan berdasarkan rekod Jabatan Perikanan Sabah, hampir 50,000 tan metrik ikan diekspor ke negara seperti Hong Kong dan China tahun lalu. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu MBR berjaya mengagihkan 26,000 bungkusan makanan kepada golongan asnaf dan kanak-kanak menerusi program kenduri Jumaat yang dilaksana sejak 3 tahun lepas. Program merupakan salah satu usaha murni untuk mendekati masyarakat, khususnya golongan memerlukan. Pelaksana program kenduri Jumaat MBR Muhammad Adam Ahmad Sabari berkata, setiap minggu pihak MBR akan menyiapkan 90 bungkusan makanan yang disedekahkan oleh orang ramai. Saya percaya hampir 3 tahun kami ada berhenti semenjak COVID, tapi aktiviti lancar setiap minggu, tidak pernah berhenti. Program Asnaf ini memberi ruang kepada masyarakat luar, jemaah masjid ataupun bukan Islam melihat bagaimana mereka boleh bantu sebahagian daripada masyarakat. Jika letak duit anda di dalam tabung Masjid Bandaraya, anda tahu duit itu sampai di mana? Begitu je lah, setiap aku datang ke sini memang aku sudah biasa dengan yang penganjur seperti yang nama Adam tadi. Aku ucapkan ribuan terima kasih oleh kerana dia bagi kami sumbangan makanan sikit-sikit setiap Jumaat dan pun memberi semangat kepada kami untuk kami bersolat lah. Masjid di sini bukan macam bandaraya. Bagi makanan, bagi baju-baju, bagi duit. Ya untuk orang tiada pilih lah. Tama Adam, terima kasih banyak. Tama Ratu Jamal, terima kasih banyak. Bagian asnaf lah. Selain program kenduri Jumaat MBR turut melaksana pelbagai program antaranya Quran Hour, aktiviti 3M membaca, mengira dan menulis bersama anak-anak asnaf serta memberi peluang kepada asnaf untuk berniaga di ruang parkir masjid. Pihak pengurusan Taman Pulau Tiga akan menaik taraf kemudahan di kawasan seliaannya seiring dengan peningkatan pengunjung. Setakat 6 bulan pertama tahun ini, seramai 1,007 pelancong dicatatkan berbanding 726 orang pada tahun sebelumnya. Pengarah Taman-Taman Sabah TTS, Dr. Maklarin Lakim berkata, dalam tempoh sama, Taman Pulau Tiga mencatat peningkatan pungutan hasil yuran konservasi iaitu RM31,664 berbanding tahun 2022, RM17,888. Beliau juga berharap kerjasama pihak berkepentingan dipererat bagi memastikan khazanah taman ini kekal lama. Dalam masa sama, memperbanyak aktiviti tingkat kesedaran orang ramai terhadap penjagaan taman, antaranya melalui Ops Alun, program Ranger Muda, penjelajah laut dan program Ranger Kehormat Taman. Dr. Maklarin berucap sempena Hari Perwartaan ke-45 Taman Pulau Tiga di Kuala Penyu,
Teks ucapan dibacakan Timbalan Pengarah TTS Ludi Apin. Dalam pada itu, pihak pengurusan Taman Pulau Tiga komited terus bekerjasama dengan agensi pelancongan untuk menarik lebih ramai pelancong. Akan sentiasa berusaha dan bekerjasama dengan agensi-agensi pelancongan yang lain, stakeholders, pemain-pemain industri pelancongan, Motek, untuk menarik lebih ramai pelancong. Contohnya kalau di Taman Pulau Tiga kita berusaha dan berharap akan dapat menarik pelancong-pelancong daripada negara jiran kita seperti Brunei dan wilayah Persekutuan Labuan. Impak kepada Pulau Tiga khususnya di daerah Kuala Lumpur sungguh besar. Karena Pulau Tiga ini terkenal dengan pusat pelancongan. Separuh daripada pelancong di Pulau Tiga ini akan melalui daerah Kuala Lumpur dan terus ke Pulau Tiga. Taman Pulau Tiga merangkumi 3 buah pulau iaitu Pulau Tiga turut dikenali sebagai Survivor Island, Pulau Kalampunian Besar dan Pulau Kalampunian Damit. World Wide Fund for Nature WWF Malaysia memuji usaha kerajaan Sabah melancarkan buku panduan penilaian kesan alam sekitar EIA edisi ketiga. WWF Malaysia dalam kenyataan memberitahu pengeluaran buku panduan EIA itu menunjukkan Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Sabah komited terhadap peningkatan berterusan garis panduan EIA bagi menjaga alam sekitar. EIA merupakan garis panduan penting untuk pembangunan mampan di Sabah bagi memastikan keserasian antara pembangunan ekonomi dan perlindungan alam sekitar. WWF Malaysia berkata, EIA perlu dilaksanakan sepenuhnya bagi memastikan ia benar-benar berfungsi dan ini bermakna pengurusan holistik dan EIA yang mantap harus dilaksanakan dalam mana-mana projek pembangunan. Bulan lepas, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu melancarkan buku EIA edisi ketiga yang dikemas kini dan diterbitkan pada tahun lalu. Buku yang dikemas kini bertujuan meningkatkan keberkesanan proses penilaian alam sekitar melalui peningkatan ketulusan dan kejelasan prosedur dan panduan proses penilaian. Sedikit berita sukan. Sabah FC akan menurunkan 2 pemain import baharu Miguel Angel Garrido Cifuentes dan Ramon Mercado de Macedo dalam perlawanan menentang Kuching City FC di Stadium Likas petang ini. Pengendali Sabah FC Datuk Ong Kim Sui berkata bagaimanapun kedua-dua pemain yang berasal dari Spanyol dan Brazil itu masih tertakluk kepada kelulusan sijil perpindahan antarabangsa ITC. Datuk Kim Sui dalam satu kenyataan yakin kehadiran kedua-dua pemain berkenaan sudah tentu dapat membantu Sabah FC mencapai kemenangan ketika beraksi di laman sendiri. Dalam masa sama katanya, Sipu dan Ramon perlu diberikan masa untuk mendapat persefahaman secukupnya dan memahami corak taktikal pasukan Badak. Ketika ini, apa yang penting adalah untuk mencapai objektif mendapat keputusan positif pada perlawanan hari ini sebelum beralih ke perancangan perlawanan seterusnya. Datuk Kim Si yakin pasukannya berada pada landasan betul untuk mengharungi baki persaingan Liga sekaligus mencapai keputusan positif pada setiap perlawanan. Baik, sekian Berita Pagi Sabah. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum. Akai sino sumindangan sa